Minta maaf saya cakapkan, saya sangat-sangat sedih dan sangat kesian kepada orang yang baca Quran bertahun-tahun tapi tak faham. Allah kata kamu ni keldai. Saya sangat kesian kepada orang yang menghafal Quran. Mak bapak sangat bangga anak yang hafal Quran. Kadang-kadang 5 anak hafal Quran, tapi bila tanya apa pengajaran surah ni, apa pengajaran daripada surah Yusuf, tak tahu. Anak kamu hanya setara dengan keldai. Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Perumpamaan allazina, orang-orang yang hummilu. Sekarang Allah nak sebut tentang orang Yahudi. Sebenarnya surah Al-Jumu'ah ni Allah nak mencela orang Yahudi dan sifat-sifat orang Yahudi supaya kita umat Nabi Muhammad ambil pengajaran. Jangan jadi macam orang Yahudi. Apa sifat tercela orang Yahudi yang Allah cela dalam surah Al-Jumu'ah? Apa dia? Perumpamaan orang-orang yang hummilu, mereka dipikul Taurat, kitab Taurat. Dipikul kitab Taurat. Apa maksud dipikul? Maknanya kitab Taurat tu mereka tak minta pun. Mereka tak minta, Allah bagi. Kemudian Allah utuskan Nabi Musa, dan Allah wajibkan Nabi Musa mengajar mereka dengan percuma. Ini maksud hummilu. Mereka tak payah usaha, tak payah cari, tak payah bayar. Mereka diberi, diajar. Apa dah? Kitab Taurat. Bagus tak? Diberi kitab. Bagus. Diajar kitab. Bagus. Habis kalau bagus, apa yang Allah nak cela ni? Yang nak cela selepas itu. Semua kemudian. Lam yahmiluha. Mereka tidak memikulnya. Mereka tidak memikul. Apa makna tidak memikul? Ulama mengatakan pertama, tidak faham. Yang kedua, mereka faham tapi mereka tak amalkan. Yang ketiga, lam yahmiluha, mereka tidak pikul, mereka faham, mereka amal tapi mereka tak sampaikan. Boleh? Jadi pikul kitab, mana mereka diberi kitab secara percuma dan mudah. Mereka diajar oleh Nabi mereka, tapi akhirnya mereka tidak memikul. Macam mana? Pikul tapi tak pikul. Bawa tapi tak bawa. Baca tapi tak baca. Maksudnya, baca tapi tak amal. Faham tapi tak amal. Faham, amal tapi tak sampaikan. Okey ke? Okey tak? Baca tapi tak faham. Ataupun dia baca, dia faham tapi tak buat juga. Ataupun dia baca, dia faham tapi dia amal tapi tak sampaikan. Okey ke tak? Okey. Allah kata apa? Ka. Perumpamaan mereka ni yang macam ni, ka, seperti perumpamaan himar, keldai. Jadi orang yang baca kitab tapi tak faham, Allah kata macam keldai. Ataupun baca, faham tapi tak amal, pun macam keldai. Ataupun baca, faham tapi tak sampaikan, Allah kata keldai. Keldai buat apa ni? Yahmilu, yang membawa. Asfara. Asfar daripada perkataan sifrun. Jamaknya, pluralnya asfar. Makna apa ni? Kitab. Kalau jamak dia kutub. Kita nak faham apa makna dari segi bahasa. Sifrun, asfar, jamak, plural. Kalau mufrad, kalau satu, sifrun. Apa makna dia? Kitab. Jadi sifrun tu kitab. Kalau asfar, kutub. Okey, kita pernah dengar tak perkataan safar? Safar. Sin, fara, safarun. Biasa kan? Sebenarnya ada kaitan ni, perkataan yang sama. Jadi safar, bila kita musafir, dipanggil safar. Orang yang musafir dipanggil musafir. Apa kaitan? Safar-safar ni sebenarnya asalnya makna dia kashfun. Kashfun. Kashfun makna dia mendedah, membongkar.
Saya ulang. Safarun ataupun sifrun, asal makna dia ialah membongkar, mendedahkan kebenaran ataupun mendedahkan hakikat yang sebenar. Jadi apa kaitan membongkar dengan musafir? Maksudnya ialah bila kita musafir dengan seseorang, orang tu kita tak berapa kenal. Tapi bila kita musafir dengan dia, makan bersama, tidur bersama, berjalan bersama, daripada situ akhlak dia terbongkar. Akhlak kita pun terbongkar pada dia. Baru kita kenal. Ya Allah, rupa-rupa dia ni panas barang. Rupa-rupa dia ni kedekut. Rupa-rupa dia ni memang macam-macam terbongkar. Bila? Bila kita musafir. Maka sebab tu musafir dipanggil safar. Sebab dia mendedahkan siapa kita yang sebenar. Betul tak? Betul. Okey, apa pula mendedah dengan kitab? Subhanallah. Dalam kitab ni ada ilmu. Dan sifat ilmu apa dah? Sifat ilmu dia mendedahkan kejahilan kita. Bila kita belajar, bila kita ada ilmu, baru kita tahu, ya sebenarnya aku sebelum ni memang jahil. Aku banyak tak tahu. Siapa yang mendedahkan kejahilan kita? Ilmu tu. Jadi kitab yang dibawa oleh keldai tu sepatutnya apa dah? Mendedahkan kejahilan kita, menunjuk kita kebenaran. Tapi akhirnya lam yahmiluha. Masih tetap jahil, masih tetap tak kenal Allah, masih mensyirikkan Allah. Maka Allah kata sama dengan keldai. Yang sepatutnya orang yang berilmu ni, Allah kata apa? Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Dalam surah Al-Mujadalah. Allah kata apa? Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu tinggi. Jadi orang yang berilmu Allah angkat tinggi. Paling tinggi darjah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Maka darjah dia tinggi. Okey? Bila berilmu dan beramal, darjahnya paling tinggi. Tapi bila dia berilmu tapi tak beramal, maka darjah dia Allah turun macam keldai. Ada kitab tak? Ada. Faham tak? Faham. Tapi tak beramal. Maka darjah kamu rendah serendahnya, iaitu sama dengan keldai. Ini tadabbur. Tadabbur jangan kita tuding jari pada orang. Jangan kita kata ini ayat untuk orang Yahudi. Tak. Ayat asal turun pada orang Yahudi tapi pengajaran untuk semua. Makna Allah nak bagi tahu perangai orang Yahudi boleh berlaku pada kamu. Bila? Bila kamu baca tak faham. Bila kamu hafal Quran tapi tak faham. Bila kamu faham tapi kamu tak amal, kamu sama dengan perangai orang Yahudi. Kalau Yahudi jadi himar, kamu pun jadi himar. Surah ni Nabi selalu baca hari Jumaat kan? Ketika solat Jumaat. Berapa ramai yang baca surah ni, berapa ramai yang dengar, tapi dia tetap menjadi keldai. Kalau saya yang cakap, saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Analogi. Keldai, kita letak atas belakangnya buku matematik, buku sains, buku geografi. Kemudian kita suruh bawa daripada Shah Alam pergi ke Seremban. Okey? Lepas tu, sampai di Seremban kita tanya. Kita tanya, Dadal, keldai lah. 2 campur 2 berapa? Dia bawa buku matematik ni. Daripada Bukit Jelutong sampai ke Seremban. Agak-agak keldai jawab apa? 2 campur 2 ada dalam buku matematik yang dia bawa tu. Agak-agak dia jawab apa? Sebenarnya kalau kita kata dia jawab, kita betul-betul keldai lah. Sebab keldai memang tak boleh jawab. Dia tak akan jawab lah. Dia tak akan jawab. Jadi tengok, Allah nak bagi kita faham sampai tahap tu. Allah bagi contoh. Bila keldai bawa buku matematik, berapa lama, berapa jauh perjalanan, tapi tak faham apa dalam kandungan buku yang dia bawa tu, maka apa beza kamu dengan keldai? Kamu baca Quran, baca surah Yasin, baca surah Yusuf. Bila dah baca pula banyak kali, dah lama, bertahun-tahun, tiba-tiba orang tanya, Bang, apa pengajaran daripada surah Yasin? Bang baca surah Yasin berapa lama dah? Sejak kecil lah. Tiap-tiap minggu baca. Ya, tiap-tiap minggu saya tak pernah miss.
Okey, boleh tak bagi pada saya satu pengajaran daripada surah Yasin yang abang dah baca berpuluh-puluh tahun? Dia jawab apa agak-agak? Itu saya tak tahu. Jadi apa beza dia dengan keldai? Keldai bawa buku matematik tak tahu apa-apa. Kalau keldai bawa buku Al-Quran pun, bawa daripada Kelantan sampai Kuala Lumpur setiap hari selama 5 tahun. Kemudian tanya keldai, apa isi kandungan surah Yasin yang kamu pikul tu? Keldai. Dia takkan jawab apa-apa. Jadi apa beza kamu dengan keldai? Sebab tu Allah kata mereka seperti keldai. Mereka seperti keldai. Jadi bila kita faham ayat ni, minta maaf saya cakapkan, saya sangat-sangat sedih dan sangat kesian kepada orang yang baca Quran bertahun-tahun tapi tak faham. Allah kata kamu ni keldai. Saya sangat kesian kepada orang yang menghafal Quran. Mak bapak sangat bangga anak yang hafal Quran. Kadang-kadang 5 anak hafal Quran. Tapi bila tanya apa pengajaran surah ni, apa pengajaran daripada surah Yusuf, tak tahu. Anak kamu hanya setara dengan keldai. Bukan saya cakap. Bukan saya cakap. Kalau susah sangat kita nak terima, susah sangat kita nak terima. Saya bagi analogi lain. Anak kita belajar matematik kat sekolah kan, daripada tahun 1. Kemudian balik kita tanya, 2 campur 2 berapa? Tak boleh jawab. Kemudian minggu depan tanya lagi, tak boleh jawab. Kemudian tahun depan tanya lagi, tak boleh jawab. Cikgu kata pada anak kita, memang anak kita ni keldai. Kita terasa tak? Tak terasa. Kita rasa memang betul lah. Sebab setahun belajar tak faham apa-apa, kita boleh terima. Bila cikgu kata anak kita yang tak faham walaupun dah belajar lama, anak kita macam keldai, kita boleh terima. Tapi kita sendiri baca Quran lebih lama daripada anak kita belajar matematik. Dan Allah cakap setiap hari kamu keldai, kita tak rasa apa-apa. Bila kita faham, kita rasa bukan aku. Itulah kita. Itulah kita. Membawa kitab. Tadi sebelum datang saya ada terbuka satu video Ustazah sedang mengajar Al-Quran online. Jadi sebelum mengajar dia kata okey, mari sebelum kita mulakan pengajian kita baca tajwid semua, kita buka dengan Al-Fatihah. Siapa suruh kamu baca Fatihah sebelum mengaji Al-Quran? Siapa cakap? Hani yang kata keldai ni. Bunyi macam kasar tapi memang betul. Siapa suruh? Ada ayat-ayat mana yang suruh kamu sebelum mula baca Al-Quran baca Fatihah? Ada? Tak ada? Okey, tanya pula Nabi. Ada tak Nabi buat sebelum buka majlis ilmu ke, mengajar Quran ke, Nabi baca Al-Fatihah? Tak ada. Maknanya kamu baca Quran tapi kamu tak buat apa yang Quran suruh. Kamu tak ikut cara Nabi, kamu keldai je. Minta maaf, bunyi kasar tapi memang benar. Kebenaran itu adalah pahit. Saya nak tekankan, sebab bila kita faham ayat ni, kita rasa ya Allah mungkin kita pun jadi keldai. Agak-agak dalam rumah kita ada tak keldai? Ada? Kalau ada, berapa ekor? Duduk bilik ni main game, baca Quran tak faham. Duduk bilik tu 2 orang main game tak faham. Allah kata keldai. Ustaz cakap baik-baik Ustaz, ini kelas terakhir saya ikut. Itu terserahlah, bukan saya cakap. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah cakap. Sayangnya Allah pada kita, Allah bagi amaran, jangan jadi macam Yahudi. Jadi apa kelebihan Yahudi dapat ada kitab Taurat? Yahudi bukan ada matematik, bukan kitab sains, kitab Taurat daripada Allah. Tapi Allah kata lebih kurang keldai je. Jadi benda ni boleh berlaku tak pada kamu yang ada Quran? Ya. Yahudi ni bangsa paling mulia ketika itu. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku lebihkan kamu daripada semua bangsa. Tapi akhirnya kamu tak lebih tak kurang sama dengan keldai. Jadi saya nak orang rasa saja, saya pun kena rasa. Anak saya ada baca Quran, tak faham. Ada yang hafal Quran, tak faham. Saya rasa anak saya masih tak lebih tak kurang keldai. Itulah tadabbur. Bila tadabbur kita rasa Allah tegur kita. Bila kita tadabbur kita rasa ya Allah aku masih jauh. Itu akan menjadikan kita maju ke depan. Tapi kalau baca dah lah tak faham, kita sentiasa mundur ke belakang. Bila khatam tutup terus.
tutup terus. Maknanya betul-betul keldai. Orang bila tak faham, lagi dia menangis, lagi dia tak tutup, lagi dia belajar. Ini dah khatam 30 juzuk, tak faham, tutup terus buat majlis lagi. Majlis apa ni? Biasa tak orang kita bila khatam Quran buat majlis khatam, tapi majoritinya tak faham. Majlis apa ni? Kalau nak cakap kasar, kalau ikut ayat ni, saya tak tahulah. Majlis orang ke majlis keldai. Ustaz tolonglah doa. Ini sebenarnya saya berdoa supaya semua pelajar keluar daripada daerah keldai. Ramai orang selamat daripada COVID-19, tapi lagi ramai yang menjadi keldai. Lagi ramai menjadi keldai.